Hujan, lumpur dan selut dengan runtuhan setebal 17 meter menyukarkan kerja-kerja mencari dan menyelamat mangsa tragedi Batang Kali. Dan semua itu dihadapi pasukan SAR selama 9 hari. Kudrat hampir kering tetapi jauh di sudut hati, semua mangsa perlu ditemui. Ikuti siri kedua tragedi Batang Kali yang disediakan wartawan Faris Azman. Jadi keadaan di kawasan ini sebenarnya seperti mana dimaklumkan oleh OCPD Hulu Selangor bahawa apabila cuaca yang agak buruk, ia memberi risiko yang agak tinggi kepada pasukan penyelamat. Dan saya nak bawakan sebenarnya pada masa yang sama juga ia benar di mana sektor pencarian adalah sektor C, di mana seorang kanak-kanak lelaki yang kita katakan masih lagi belum ditemui ketika ini. Dan anda boleh lihat di belakang, mungkin cameraman boleh zoomkan sedikit, di mana pasukan bomber, pasukan SAR sedang bersiap sedia. Kita difahamkan meskipun tiada kita katakan kenyataan secara rasmi, tetapi setiap pergerakan di sini dapat kami saksikan apabila anggota-anggota ini bersiap siaga dengan peralatan mereka. Kemungkinan operasi akan disambung semula pada hari ke-8 ini untuk mencari seorang lagi mangsa yang masih lagi hilang di sektor C. Tiada erti penat bagi pasukan mencari dan menyelamat. Di mana sahaja ada petunjuk, pasti mereka akan menerpa untuk menggali. Meskipun nampak bersemangat, jauh di sudut hati mereka, perasaan sayu tetap muncul apabila satu demi satu mangsa ditemui terkorban. Apatah lagi jika yang ditemui itu jasad seorang kanak-kanak. Dia bila kita sedih, mana-mana anggota penyelamat ni, pasukan SAR ke pasukan penyelamat, bila kita dapat selamatkan mangsa yang hidup, kita seronok. Itu kita happy sangat. Tapi bila kita keluarkan mangsa yang meninggal ni, kita sedih. Sama juga, walaupun dia tak ada hubungan kait dengan kita pun, tak ada hubungan apa-apa, tapi kita tetap sedih sebab kita tak dapat selamatkan dia. Itu perasaan yang memang akan ada mana-mana. Pelbagai agensi membantu operasi. 11 jengkaut digunakan. Penggunaan kenderaan pelbagai permukaan serta pacuan 4 roda juga sedikit sebanyak membantu operasi. Yalah, dari segi penugasan tu, cabaran tu memang amat-amat mencabarlah. Sebab kita bila dah runtuhan tanah ni, kebanyakannya kita perlukan secara manual untuk mengesan. Sekiranya kalau tanah tu runtuhan tu sikit, kita mampu lagi lah menggunakan tanah. Tapi bila berlakunya runtuhan ni terlalu besar, kita memang perlukan jentera untuk membantu kerja-kerja mengeluarkan tanah untuk mendapatkan label tanah asal tu lah. Bagaimanapun perubahan cuaca menjadi kekangan utama pasukan SAR. Setiap jam, cuaca di Ground Zero berubah. Lokasi pencarian terpaksa dikosongkan jika hujan melanda. Teruklah. Selut boleh dikatakan memang half body, boleh dikatakan boleh termasuklah ke dalam tu. Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia serta pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART turut menempatkan penderia pergerakan tanah. Mengesan pergerakan tanah sekiranya berlaku ketika kerja-kerja mencari dan menyelamat mangsa di tempat peruntuhan. So, dipanggil movement sensor. So kita tempatkan di atas bahagian runtuhan supaya dapat mengesan. Apabila berlakunya pergerakan tanah, dia akan memberikan mengeluarkan bunyi lah. Maksudnya sensor lah. Kita menggunakan satu saja. Dia lebih kurang macam kamera jugalah, besar ada saiz dia. Hero kecil unit anjing pengesan K9 turut dikerahkan sehingga ada yang cedera dan rebah akibat keletihan. Terima kasih Ground. Kita akan gerakan anjing, tengok keadaan. Kalau nampak keletihan, kita akan rehatkan, bagi dia minum air. Lepas tu selepas 5-10 minit kita akan bersambung balik. Kadang tanah pecah dengan pergerakan anjing ni memang terhad lah. Memang terhad lah. Memang terhad sebab nak membuat pergerakan yang laju tak dapat. Dia akan membuat slow lah. Selain K9, radar penembusan tanah atau GPR turut digunakan dengan keupayaan penembusan sehingga 5 meter. Beberapa petunjuk dikesan di sektor A dan C.
Setiap petunjuk yang dijumpai umpama penyuntik semangat kepada anggota SAR. Daripada awal maklumat itu pun kita jangkakan kes ini bukan kes yang mudah untuk kita selesaikan. Sebab tu kita terpaksa buat plot-plot section A, B dan C dan ada juga D yang kita terpaksa. Dan seawal operasi itu juga kita dah minta bantuan daripada pihak majlis dari segi utility yang lain lah, seperti eskalator. Kita daripada awal tu saya dah maklum seawal pukul 7 pagi kita dah berbincang dan minta pihak majlis dan JKR sediakan jangkauan untuk proses kita punya SAR sekiranya mangsa gagal ditemui dalam masa 1 hari yang pertama. Hari berganti hari, operasi siang dan malam diteruskan sehinggalah jasad terakhir iaitu seorang kanak-kanak lelaki ditemui di sektor A pada hari ke-9. Ia memberi kelegaan kepada pasukan SAR kerana tiada sesiapa yang ditinggalkan. Apabila kita menemui mangsa itu adalah ubat yang paling mujarab menghilangkan rasa kepenatan. Seperti mana saya maklum, pada 18 hari bulan dan 19 tu tidak ada sebarang petunjuk dan penemuan mangsa. Jadi di akhir pada hari 19 hari bulan tu kita terpaksa membuat terapi minda lah untuk dia orang. Untuk kita kita memberi kata semangat supaya hari ke-20 itu mungkin ada petunjuk yang akan memberi keyakinan semula kepada pasukan penyelamat. Tepat jam 12.30 hari 25 Disember lalu, operasi dihentikan sepenuhnya. Maka dengan ini kami telah pun bersetuju dan bermuafakat bahawa bagi kerja-kerja operasi mencari dan menyelamat akan ditamatkan jam 12.00 pada hari, manakala urusan-urusan teknikal akan diteruskan oleh jabatan-jabatan seperti JKR, JUPEN, Jabatan Sains dan juga Jabatan Mineral dan juga Geoscience dan juga pihak Majlis Daerah Hulu Selangor bagi tujuan untuk urusan-urusan teknikal mengenai dengan insiden tanah luntur ini. Ikuti di laporan ketiga esok kisah mangsa tragedi Batangkali yang berjaya kami temui. Laporan Faris Azman, Astro Awadi.